صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Al-Fadhil Tuan Imam Ustaz Akmal dan seluruh ahli dan kuasa Masjid Al-Irsyad, muslimin dan muslimat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, marilah pada malam ini kita mengangkat rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang telah mengizinkan kita untuk berada pada hari-hari terakhir sebelum kita masuki bulan Ramadan al-Mubarak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada saat ini marilah kita memuhasabah dan bertanya ke dalam diri kita, apakah perasaan kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam beberapa hari ini, kerana kita bakal berpuasa pula setelah setahun dulu kita semua telah menjalani ibadah puasa selama sebulan. Dalam beberapa hari lagi kita akan puasa lagi dan puasa pula. Apa perasaan dan rasa dalam diri kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Adakah dalam hati kita ada perasaan tak sabar-sabar nak puasa, ataupun perasaan rindu nak menempuh pula Ramadan yang akan datang? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selepas daripada kita dah berjuang setahun lepas memperbaiki puasa kita, telah cuba pada setahun lepas memperbanyakkan ibadah kita, dan waktu itu pada saat Ramadan
Tak dengar bukan salah saya tu. Ni orang masjid ni, orang belakang tak dengar. Jadi muslimin kena main depan sikit, bagi muslimat masuk ke tengah ni. Macam tu lah kono. Main depan sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Panggil muslimat main, muslimin kena main depan lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada saat ini, saat yang kita rasa saat yang begitu kritikal, yang saya kata saat yang sebegitu kritikal kerana Ramadan itu seumpama seperti tetamu yang sangat istimewa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah pasti bila mana tetamu yang bakal datang ini yang sangat dan paling istimewa, walidnya tuan rumah akan mempersiapkan persiapan yang habis sempurna untuk menyambut yang sangat istimewa itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa yang kita kena persiapkan nak sambut Ramadan ni? Tuan-tuan, panggil penceramah pada malam ini betul lah. Sebab pada malam ini kita nak dengar bicara tentang Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada malam ini kita nak dengar muhasabah kita. Pada malam ini kita nak dengar tazkirah tentang Ramadan. Betul dah. Tuan-tuan, perkara pertama yang kita mesti persiapkan sebelum masuk Ramadan ialah perasaan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Perasaan apa yang kita nak buh dalam hati kita ni? Perasaan yang mesti kita letak dalam diri kita adalah rasa seronok Ramadan nak menjelang. Ramadan nak main ni kena rasa seronok. Dia sebenarnya dia timbal balas. Kalau kita seronok terima orang pun suka main rumah kita. Kalau kita tak seronok terima orang main rumah kita, dia pun tak seronok main rumah kita. Jadi kita yang tak sabar-sabar menunggu tetamu tu pun dia tak sabar-sabar nak sampai rumah kita. Sebab itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu sebut, kalau kamu kasih pada seseorang dan kamu nak tahu seseorang tu kasih pada kamu ataupun tidak, kamu tak payah tanya dia kasih kat kita ataupun tidak, tapi kamu tengok dalam diri kamu, kamu kasih kat dia ataupun tidak. Maka sebab itu tuan-tuan, semua orang tanya dalam diri, kita puasa hari apa? Ahad kah? Kita insya-Allah akan puasa pada hari Ahad. Hari ini hari Selasa, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. 7 hari lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan, demai lagi rasa-rasa. Rasa-rasa ni kita dah pernah rasa. Macam mana suasana dalam bulan puasa, macam mana kita dengan masjid kita, macam mana kita dengan tarawih kita, macam mana kita dengan Al-Quran kita, macam mana tu. Semua tu dah jadi pengalaman yang syarat dan banyak, sebab kita dah tempuh banyak kali dah Ramadan. Cuma Ramadan ni tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita nak sambut ni kita risau. Saya lah rasa risau takut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tak boleh melakukan yang terbaik untuk tetamu ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang semangat kita tinggi. Ramadan ni aku nak buat ni, aku nak buat ni.
Tapi bila mai esok, takut kita kecundang ataupun tak boleh nak buat yang terbaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, sebenarnya kita semua tak boleh buat yang terbaik kalau kita semua tak dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya sesuatu yang kita boleh buat dalam keadaan terbaik, sebenarnya kita telah diberi taufik dan hidayah oleh Allah. Lintah nak buat terbaik tu terpanggil hidayah. Lintah nak buat terbaik tu dia panggil hidayah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh melakukan yang terbaik yang kita nak buat baik tu, boleh buat, tu panggil taufik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui tentang kelebihan Ramadan ni telah pun mengungkapkan lidah Nabi untuk berkata. Sebab Nabi hanya bercakap yang diwahyukan oleh Tuhan. Apa yang Allah nak Nabi, apa yang Allah nak katakan, Allah tuturkan lidah Nabi untuk berkata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan, lau ta'lamu ma fi Ramadan, latamannau anna sanata kullaha Ramadan." Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang ada dalam Ramadan, kamu akan bercita sepanjang tahun semua Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu tahu apa yang ada dalam Ramadan, kamu akan bercita sepanjang tahun semua Ramadan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita berazam. Hari Ahad ni kita puasa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, marilah kita menyambut Ramadan dengan seronok. Bismillahirrahmanirrahim. Seronok ni tuan-tuan, dia bukan seronok biasa-biasa. Seronok ni ialah seronok yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman sebenar-benar imannya. Orang yang iman, beriman juga, tapi iman tak sempurna, dia mai rasa Salah Sayyidina Muhammad, "Hei, nak puasa pula." Macam tu. Pasal apa dia main macam tu? Sebab dia tak biasa makan pagi nasi lemak, roti canai, tak ada lah sebulan. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia rasa tak bebas nak makan. Na'udzubillahi min zalik. Ada macam tu dalam hati kita. Kita minta Allah simpan dan lindung. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-tuan, Ramadan ni sebenar-benarnya dia bukan bulan makan. Ramadan ialah orang pun panggil bulan puasa. Makna bulan tak makan. Faham tak? Ramadan ialah bulan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dia panggil taqarrub, mendekatkan diri pada Tuhan. Cuba tengok ayat yang Allah sebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Belakang tadi, la'allakum tattaqun. Difardukan puasa. Allah panggil kita dengan panggilan yang paling manja. Tuhan panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Difardukan puasa pada kamu seperti mana difardukan puasa pada orang yang sebelum kamu. Mana hampa jangan rasa berat, sebab orang sebelum kamu pun puasa macam kamu. Cuma berbezanya orang yang sebelum kita lepas puasa orang yang sebelum kita lepas berpuasa sebulan 3 hari. Kita Tuhan bagi Ramadan sebulan 30 hari.
Allahumma salli ala sayyidina. Sebulan 30 hari. Umat yang sebelum kita, lepas puasa sebulan 3 hari. Setahun 30. Jawab Ustaz. Tuan-tuan nak suruh saya jawab juga kan? 36. Ramadan, siapa yang berpuasa Ramadan, dia sama dengan 30, dia sama dengan 30 hari, sama dengan setahun, sebab campur puasa 6 tu. Samalah macam umat sebelum kita. Kalau kita puasa, tak puasa 6, tak sama macam umat sebelum kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu puasa ni, Ramadan ni, dia menghapuskan puasa, dia menghapuskan dosa yang lepas, dosa yang akan datang. Setahun kan 3 hari, 360 hari. 30 kali 10 campur 6 kali 10, 360. Jadi tuan-tuan, setahun kita puasa hanya 30 hari, campur 6 hari, tuan-tuan, kita macam berpuasa sepanjang tahun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, puasa ni yang Tuhan kata besar sangat, sebab di hujung ayat tu Allah kata la'allakum tattaqun, kamu pasti mendapat takwa. Kamu pasti mendapat takwa. Apa dia takwa ni? Takwa ni perasaan kita dengan Tuhan. Perasaan dengan Tuhan tu apa? Rasa besar yang Tuhan suruh, rasa besar yang Tuhan larang. Hak Tuhan suruh tak gamak tinggal, hak Tuhan larang tak gamak buat. Tu dia panggil takwa. Kita semua muka tak sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam waktu yang sama, takwa sama-sama kita pun tak sama. Kadang-kadang tuan-tuan, subhanallah, Allah bagi lebih anak murid dari tok guru pun ada. Kadang-kadang Allah bagi anak murid lebih dari tok guru pun ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang tok guru ni tumpang anak murid dia. Tok guru haban cerita, anak murid beramal, tok guru tumpang anak murid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu masa satu orang tok guru, dia mati. Lepas dia mati, anak murid mimpi jumpa tok guru. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu tu anak murid tanya tok guru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tok guru, apa Tuhan buat kat tok guru? Kata tok guru, Allah ampun dosa aku. Anak murid tanya, dengan sebab apa tok guru? Banyak anak murid mimpi tok guru, selalunya anak murid akan tanya, Tuhan buat apa kat tok guru? Tok guru akan jawab, Allah ampun dosa aku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak murid tanya pula, dengan sebab apa tok guru? Kalau Imam Ghazali, anak murid dia mimpi, dia kata dengan sebab satu masa aku tengah menulis kitab, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tiba-tiba waktu kena celup pen dalam dakwat, mai sekok lalat, dia hirup dakwat tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Ghazali berhenti bagi saat dia minum. Bila lalat tu terbang, baru dia celup. Tu akhlak para ahli ulama. Dengan sebab itu Allah ampun dosa dia. Kadang-kadang yang Tuhan nak ampun dosa ni, dia bukan benda besar-besar, benda kecil-kecil macam tu je. Sebab tu kita tak boleh nak melekehkan benda hak kecil-kecil, ma'ruf hak kecil-kecil. Seperti Nabi kata, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, kamu jangan melekehkan sikit pun benda baik.
Sekalipun barangkali benda yang kamu kata simple, biasa tu hanyalah jumpa kawan, senyum, muka bagi ceria. Mungkin kamu rasa tak ada apa. Sebab benda hak kecil-kecil itulah yang banyak menjadi asbab kita diampun dosa oleh Tuhan. Maka Tok Guru ni ditanya oleh anak murid, Tuhan ampun dosa Tok Guru, sebab apa Tok Guru? Kata Tok Guru tu, satu hari aku tengah duduk mengajar, tiba-tiba mai satu budak muda masuk majlis. Muhammad. Aku pun tak kenal siapa budak tu. Dia main-main duduk, dia mengaji, dia duduk, tiba-tiba aku tengok dia menangis. Dalam duduk mengajar tu ada barangkali sesuatu yang menyentuh perasaan dia, dia menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis mengaji, aku pun tak tahu, dia pun keluar, aku pun tak kenal dia siapa, dan aku tak pernah jumpa dia dah lepas tu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosaku dengan sebab dia. Dia dengan sebab dia main malih aku, dia menangis, dan Allah ampunkan dosaku dan semua yang hadir mengaji pada hari itu. Itu benda yang kecil. Tuan-tuan, menangis ni sebab apa? Perasaan dengan Tuhan, rasa dengan Tuhan. Ya, puasa ni nak ambil tu, nak rasa dengan Tuhan tu, perintah Tuhan. Contoh, sembahyang jamaah. Bila orang bang di masjid, kita rasa apa terhadap panggilan azan tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang panggilan azan ni dia mendayu-dayu, panggil sembahyang. Allahu akbar, Allahu akbar, panggil sembahyang. Allah maha besar, Allah maha besar. Macam mana kita dengan sembahyang tu? Kerja buat kita besar lagi ke? Panggilan Allah tu besar. Puasa ni, Allahumma salli ala sayyidina, dia menimbulkan rasa besar panggilan Allah. Kerja buat kita tak mampu nak terus dah, sebab panggilan tu panggil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi puasa hak macam mana? Puasa yang seseorang berpuasa dan menganggap dalam diri dia, puasa bukan bulan makan, tapi puasa ialah bulan mendekatkan diri kepada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Besar lagi aura puasa. Syok dalam puasa, tuan-tuan. Yang pertama, syok buka puasa. Yang kedua, suasana puasa tu. Malam pertama mungkin tak nampak lagi. Malam kedua kita tengok. Ni tuan-tuan, tak kira lah kampung mana, kereta mesti berjeram lah. Motor, kereta. Suasana puasa memang seronok. Lain puasa, ya Allah, dia berubah. Dia macam hari Jumaat. Di Kedah ni hari Jumaat kan, hari Jumaat dia rasa lain, tak macam hari-hari lain. Ramadan bila demai, dia ubah suasana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan tak rindukan perasaan tu, rasa melihat keadaan tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seronok tengok orang main masjid. Kita pun ajak anak bini pergi masjid. Malam ni siap awal sikit, kita pergi main tarawih. Penuh anak-anak semua naik kereta. Salah sayyidina Muhammad. Main masjid, sembahyang tarawih. Tuan-tuan buat 20 ke buat 8? 20 nak. Tapi ada orang buat 8 kan. Jangan lemah semangat untuk meneruskan 20 rakaat. Salam Sayyidina Muhammad. Jadikan orang yang buat 8 tu ujian pada kita. Buat 8 tu mula keluar, kita pun tengok nak keluar tak keluar. Berjuang macam miriu, nak keluar tak keluar, nak keluar tak keluar. Salam Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, duduklah dalam rumah Allah lama sikit. Kita dah duduk banyak dah di rumah kita. Duduk lama sikit dalam rumah Allah.
Kadang-kadang buat lapan tu bukan balik rumah pun, duduk luar tu ya, isap rokok. Lebih-lebih duduk dalam masjid. Kalau kita kata tak larat dah buat 20 Masalah Sayyidina Muhammad, diri, buatlah duduk. Masalah Sayyidina duduk lekeh Sayyidina Ustaz, tahu pun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, bukan mudah nak dapat taqwa. Dia adalah perjuangan, rasa dengan Tuhan tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasa tak pada hujung-hujung Ramadan sedih sebab nak pindah Ramadan? Rasa tak? Hujung-hujung Ramadan nak raya dah pula Ustaz. Saya kadang-kadang saya cemburu, macam-macam rasa. Bila Ramadan ni tuan-tuan, dia baru mendaki 10 terakhir, kemuncak kemuncak dia ni benar ni nak capai had di kemuncak tu. Allah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kita pi di Maidin, kita pi di Ekonsif, lagu raya bunyi dah. Hak tu potong steam orang kata. Tengah duk semangat potong lah. Ni Ramadan tak habis lagi, macam nak suruh Ramadan pi dah. Sedangkan kemuncaknya ialah di akhir Ramadan. Orang soleh-soleh duk teriak lah. Pasal apa? Nak habis dah Ramadan. Amboi, sak sungguh Ramadan. Tak ada nak buat apa, Ramadan nak pi dah. Tuan-tuan, hak tu kita nak rasa. Tuan-tuan, kalau kita sayang kat bulan Ramadan, macam kita mau main rumah. Orang yang main rumah kita ni kita suka. Bila dia kata, ish, nak balik dah minta diri dulu kot. Jangan, dia kan nak balik dah kot, nanti saat. Kan kita kata macam tu kalau orang yang main rumah kita suka. Kan? Macam tu kita kena kata, macam tu kita kena buat, macam tu kita kena praktikkan Ramadan bila mana ada duduk di hujung-hujung. Ramadan ni tuan-tuan, dia highway besar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Highway besar, dia kereta kena sisi tinggi, motor kena sisi tinggi. Highway 4 lorong. Motor AS Pi, sedap tak? Masa macam pelan motor kita, kot kampung lah. Naik highway AS Pi tak ada apa. Tuan-tuan, soalan saya maknanya Ramadan ibadat kena banyak. Baru rasa ni hak muda-muda ni, hak boleh baca Quran lancar. 6 hari khatam sekali. Sehari 5 juzuk. Boleh be? Kalau sehari 5 juzuk, 6 hari khatam Quran, sebulan berapa kali? 6 kali 5 30 sehari. Sebulan berapa kali? 5 kali khatam. Ya Allah Ustaz, banyaknya. Kalau macam tu, Masalah Sayyidina Muhammad 3 hari khatam sekali. Sehari 10 juzuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, nak buat apa lagi? Ramadan baca Quran lah. Lebih lagi siapa? Hak tak ada kerja apa dah. Sayyidina Sayyidina Muhammad. Pencen dah, tua dah, sibuk kan baca Quran. Imam Syafi'i khatam Quran dalam bulan puasa 60 kali. Tu dia 60 kali khatam Quran. Ya Allah. Sampai golongan salafus salih lepas punya gila baca Quran, tuan-tuan, sampai di bibir ni mana Quran. Kita tak pernah lagi rumah try buat sekali bah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai rasa manis ni. Bila manis ni lepas tanya pula, batai ke puasa? Tuan-tuan, umur nak habis dah. Kita di hujung-hujung usia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takkan kita nak biar cerita ni jadi cerita tanpa kita rasa. Macam mana mereka rasa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Rugilah orang yang tak reti baca Quran, orang yang tak boleh baca Quran. Untunglah orang yang boleh baca Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pegang Ramadan tu puluh dah. Ikutlah tuan-tuan nak khatam 3 hari sekali ke, 5 hari sekali ke, 6 hari sekali ke, 10 hari sekali ke, 15 hari sekali ke, ataupun 30 hari sekali khatam ke. Ni ukur kat diri sendiri. Tapi yang pastinya Ramadan ialah bulan Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau boleh lah Ramadan khatam sekali, paling lekeh lah tu. Tapi bila dah habis Quran, tulis tarikh dengan tekad, aku nak baca lagi Quran ni, aku nak khatam kali kedua pula. Khatam kali kedua, tulis tarikh pula. Bila habis dah baca Quran khatam kali kedua, tulis pula khatam kali ketiga, khatam kali keempat, khatam kali kelima, khatam kali keenam. Agak-agak siapa nak sambut ni saya promosi ni? Ta'ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang tu saya cerita berkali-kali. Orang tua ni dia mati pada malam nuzul Al-Quran. Bila dia meninggal, saya rasa takjub. Saya tanya cucu dia, Tok Wan dia amal apa? Mati pada malam nuzul Al-Quran. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Waktu tu kata cucu dia, Ustaz, Tok Wan dia mati selepas khatam Al-Quran 1000 kali. Ta'ala Sayyidina Muhammad. Saya kata Masya Allah. Dia tulis tuan-tuan, dia tulis. Sedangkan dia mula baca Quran dan khatam menulis tarikh tu bermula daripada umur dia 50 tahun dia. Bukan dia baca pula daripada awal muda. Kalau daripada muda macam mereka ni, lagi-lagi patutlah bukan 1000, 2000, 3000 lah kot. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia mati umur 90. Logiknya masalah Sayyidina Muhammad, dia mungkin dia khatam Al-Quran dalam sebulan 2 kali. Kalau sebulan 2 kali, 12 kali 2, setahun 24 kali. Kalau 10 tahun, 240 kali. Jadi bila dia mati umur 90, mungkin dalam sebulan dia ada khatam Quran 3 kali. Tuhan ni tuan-tuan, dia takkan mensia-siakan orang yang berbuat baik ke dia. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tuhan tak akan mempersia-siakan ganjaran kepada orang yang berbuat baik ke dia. Allahu Akbar. Ni kalau kita cakap bab Quran dalam bulan puasa ni, insya-Allah aku nak baca, aku nak pulun sikit. Aku nak try pulun sikit. Try dulu buat sekali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Aku nak try. Kalau sehari 10 juzuk banyak sangat kot. Sebenarnya kata banyak tu sebab dia nafsu. Banyak sangat tu. Makan banyak tak apa, ibadat banyak dia kira. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. No, nak berbakti pada Allah, nak berdekatkan diri pada Allah, dia buat payah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saya tuan-tuan, 10 hari khatam Quran pun dah alhamdulillah. 10 hari baca 3 juzuk. 3 juzuk tu tak banyak sangat, insya-Allah. Tak banyak sangat bagi orang yang dah mahir baca Quran, tak banyak sangat. 10 hari khatam sekali. Rasakan kesedapan. Apa rasa selepas khatam Quran 10 hari? Kalau ada orang kata, tak makan cekak Ustaz, tak apa, 15 hari khatam sekali. Berarti 2 juzuk sehari. Teruk sangat. Bulan Ramadan tak boleh baca 2 juzuk sehari. Salah saya nama. Cuma tuan-tuan, minta tolong Tuhan. Nak buat sendiri, kita tak mampu. Nanti demai masalah tu, main masalah ni, nak selesai masalah tu, nak selesai masalah ni.
Lebih-lebih lagi hari anak cucu balik buka puasa di rumah. Hari tutup sono, tok wan sono, tinggal Quran. Kalau macam tuan-tuan kena spend sama time anak cucu balik, Quran tinggal, kena baca banyak sikit. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, Ramadan ni hatu tekad dulu. Bila dah rasa macam mana Quran dalam bulan Ramadan, sallallahu alaihi Muhammad, tuan-tuan, kita harap umur kita panjang, tahun depan kita boleh puasa lagi, dan kita semangat lagi. Pengalaman lepas ada dah, syok baca Quran banyak, nak buat lagi. Tuan-tuan, sampailah kita jadi orang yang selalu memperbaiki Ramadan kita dengan ibadah kepada Tuhan. Allahu Akbar. Jadi rasakan macam mana takwa diperolehi oleh orang-orang yang bersungguh-sungguh. Sebab Quran ni macam ni nak. Puasa ni kita puasa ni asas. Tapi kalau tak buat ibadat hak lain, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, tak buat ibadat hak lain, dia macam makan nasi tak ada lauk. Faham tak? Bila kita puasa, ibadat kita buat, hak tu kita buat, hak ni kita buat, hak tu kita buat, ni kita buat, barulah kita rasa seronok kita berpuasa tu. Saya nak bagi satu tip. Quran ni pula, sallallahu alaihi Muhammad, kalau kita nak bagi rasa sedap baca Quran, tuan-tuan kena amal 7 surah. Dia panggil surah Al-Munjiyat, surah yang melamatkan kita semua daripada azab kubur. Yang pertama surah Al-Lam Sajdah, yang kedua surah Yasin, yang ketiga surah Dukhan, yang keempat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad suratul Waqi'ah, yang kelima suratul Mulk, yang keenam surah Hal Ata 'alal Insan, yang ketujuh suratul Buruj. 7 surah. 7 surah ni kalau kita baca setengah jam. Kalau kita baca serentak tu setengah jam. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, tuan-tuan, kena mujahadah lah sikit supaya kita rasa sedapnya baca Quran. Jadi orang ni bila dah sedap baca Quran, dia kan nak baca Quran ya. Dia macam orang ketagih Facebook. Tengok dah Facebook tu, bola bokek dah, tak sampai 5 minit awak keluar pula. Salah, saya nak sampai kadang-kadang tu 4 pagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, ambil terus handset tu, amboi tak dan nak buat, nak berzikrullah, nak apa tu, dia panggil ketagih handset. Kita nak ketagih Al-Quran, ketagih Quran. Hak ni yang tak ada ni, tuan-tuan. Kita cipta diri kita dalam bulan Ramadan, lepas tu kita harap lepas bulan puasa dia mai suka baca Quran, suka baca Quran, suka baca Quran. Maka kata subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi itulah semuanya dia duk tang azam kita. So, Tuhan dia akan tolong ikut kemahuan kita. Kalau kemahuan kita kuat, kita akan dapat. Sebab tu semua perkara dia kena positif, kecuali COVID. Salah saya, positif tak mau COVID. Hal lain semua kena positif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya kena bersangka baik dengan Tuhan. Kalau kita kata tak boleh, tak boleh. Kalau kita kata insya-Allah Tuhan bagi, boleh. Dia kena sangka baik dengan Allah. Sebab tu Allah kata, ana inda zanni abdi bi, aku duduk di mana hamba-Ku bersangka denganku. Dan insya-Allah bila masuk masa Ramadan ni, ambil Quran siap, peganglah Quran. Orang balik
tak balik lagi. Baca Quran. Esok siang kita Ramadan, awal Ramadan kita cuti kan? Ni rahmat di Kedah. Orang lain ambil nuzul Quran, kita ambil awal Ramadan. Esok cuti, jangan pergi mana, pulun Quran, insya-Allah. Jadi rasakan kemanisan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan kali ini Ramadan kita lebih baik dibanding Ramadan yang lepas, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bagi kekuatan pada kita untuk beribadat dalam bulan Ramadan ini. Kita pun tak tahu adakah Ramadan hak amal ni kita dan ke tak. Tu satu perkara yang kita takut tu. Kadang-kadang masalah esok nak puasa, hari ni mati. Tuhan tak bagi masuk Ramadan. Kita ke Tuhan nak bagi mati juga, bagi dan puasa, tak apa mati. Walaupun sehari, alhamdulillah mati dalam bulan Ramadan. Sayyidina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang paling dia suka ibadat puasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga lepas dari Nabi wafat, dia hidup pula lepas tu 40 tahun. Berarti dia wafat ketika umurnya 58 tahun. Ketika Nabi wafat umur dia 18 tahun, dia hidup lepas tu 40 tahun. Bila dah masuk umur 58, masuk bulan Ramadan. Sallallahu alaihi wasallam. Hari pertama okey, hari kedua okey, hari tiga okey, sampai hari ke-15 okey, 16 okey, 17 okey, sampai hari ke-20. Dekat nak habis Ramadan sakit. Sakit tu mai terus teruk. Orang buat mai lah macam-macam ubat nak minta dia buka puasa, sebab mereka rasa dia kritikal sangat. Sampai orang kata pada Sayyidina Aisyah, Allahumma salli ala sayyidina, wahai ummul mukminin, makan ubat ni, buka puasa. Salah Sayyidina Muhammad, kami takut, hai bahaya ni, dia boleh buat maut ni, sakit macam ni, tak makan ubat ni. Dia kata, aku nak heran hampa mati. Hampa ingat apa? Aku dah minta kepada Allah 40 tahun aku nak mati dalam bulan puasa. Aku nak mati tengah puasa. Akhirnya Sayyidina Aisyah mati sedang berpuasa. Pasal apa? Sebab dia akan berbuka puasa di hadapan Rasulullah. Ya, subhanallah, kita ni kalau kita tahu nak mati, hari nak mati, hari itu puasa. Allah bagi makan rezeki kita, bukan rezeki dunia, tapi rezeki di dalam syurga. Tuan-tuan, subhanallah, seperti mana Imam Bukhari habis 30 hari puasa malam raya. Malam raya sembahyang Isyak, selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tumbang mati lepas sembahyang Isyak, selepas puasa 30 hari. Kita teringin tak mati macam tu? Teringin. Tuan-tuan, kita semua tak boleh bohong Tuhan. Hak kita nak, hak tu Tuhan bagi. Salah saya nama. Hak kita nak, tu Tuhan bagi. Jadi Tuhan tahu hati perut kita. Hak ni tak perlu. Kadang-kadang tuan-tuan, kita boleh minta, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Hak tu jangan tinggal, hak tu baca. Tapi kadang-kadang kita ada satu impian. Ya Allah, teringinlah kalau aku mati, aku tengah sujud. Ada orang teringin nak baca, ada orang teringin nak mati lepas baca Quran. Kalau kita jadi pecandu Al-Quran, mesti kita teringin nak mati tengah baca Quran. Ikut kita. Ada orang mati, ada orang teringin nak mati tengah sembahyang. Hak tu jangan abak orang. Hak tu rahsia dengan Allah. Kalau kita mati esok macam tu, fahamlah masalah Sayyidina Muhammad.
kata hak tu dah minta selama ni, tapi kita tahu lepas dia mati dah. Tok Guru saya mati tengah mengajak, meninggal sebab yang dia suka ialah mengajak. Dalam kuliah subuh Salah Sayyidina Muhammad mengajak penawar kitab bagi hati, tengah tukang duk mengajar tu Tok Guru tua Salah Sayyidina. Orang terkejut sebab kepala dia belagam mic ni. Dengan jaga tengok, jatuhlah kembali ke rahmatullah tengah mengajar. Ada orang mengaji tengah, ada orang mati tengah mengaji, ada orang mati selepas sedekah. Saya tengok satu video dalam internet Salah Sayyidina. Satu orang tu ni yang tunjuknya CCTV. Orang ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, satu orang tengah semayang, dan semayang sebelah dia anak dia, budak lagi. Kawan ni dia main masuk masjid, dia bawa macam uncang tu Salah Sayyidina Muhammad, dia letak tepi kawan tu. Kawan dia tengah semayang tu, dia pun tak, dia pun patah balik. 3 langkah ya, dia langkah, jatuh. Dia mati lepas tukar dalam masjid pula. Jadi kita suka apa? Kita suka hak tu, Tuhan bagi mati macam tu. Sebab Nabi kata al-mar'u mata ala ma 'asha 'alaihi wa yuhsyaru ala ma mata 'alaihi. Nabi kata seseorang tu dia akan mati macam mana cara hidup dia, dia suka apa, dan akan dibangkitkan pada hari akhirat esok macam mana dia dimatikan. Ada seorang artis tak mau sebut, kalau orang lama-lama dia tahu orang ni dia berlakon filem atau saya budak-budak dulu, dia berlakon drama, dia mati tengah menari di Kelantan di satu kelab malam. Na'udzubillah min zalik. Mungkin sebab hak tu dia suka, dia mati macam tu. Salah Sayyidina Muhammad. Pernah tengok ada Ali Gusti nama apa saya tak ingat, Kapiak. Dia mati lepas dia Gusti, tengah duk bergusti atas pentas tu dia mati. Ada orang mati tengah main bola, sebab bola tu adalah dunia dia. Kita orang Islam nak mati macam mana? Jadi kita nak mati dalam keadaan kita mendekatkan diri pada Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, ada satu orang sahabat saya, Ustaz Malik. Dia orang Batu Menenggui, dia orang pondok alim Salah Sayyidina Muhammad. Dia mati tuan-tuan, dia ambil semayang, nak semayang maghrib, tak salah ingat saya, duk basuh tangan tu. Waktu nak basuh, nak sapu kepala tuan, tumbang, mati tengah ambil wudu. Kita tak tahu apa dia ada minta kat Tuhan, Tuhan bagi macam tu. Ya subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad. Tentu ramai-ramai kita ni ada impian, aku nak mati macam ni, aku nak mati macam ni, aku nak mati macam ni. Tuan-tuan, minta dalam bulan Ramadan. Semua Tuhan bagi. Tuhan ni dia bagi, dia makbul doa dua situasi. Yang pertama tempat, yang kedua masa. Tempat di Mekah, di Madinah. Masa Ramadan. Masa hari Jumaat. Tuhan tahu kita semua bukan semua boleh pergi Mekah, tapi Tuhan bagi Ramadan. Satu dunia orang menikmati bulan Ramadan. Minta. Ada seorang kawan saya, waktu kami balik Mesir dulu, kami ni semakin semengkut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pakat semua lalui zaman tak ada duit. Lepas balik Mesir, kawan-kawan saya ramai mereka pakai ambil diploma pendidikan, mereka jadi ustaz, mereka kerja kerajaan. Tapi kami ni daripada Mesir lagi tekad tak mau kerja kerajaan, sebab Salah Sayyidina Muhammad, sebab hati tak maulah. Hati ni nak jadi ustaz, guru agama kampung ya. Salah Sayyidina Muhammad tak terikat dengan orang. Kawan saya ni tuan-tuan, dia ni subhanallah,
Kadang-kadang main usrah, main dengan anak, bawa dengan isteri. Kadang-kadang berhujan, basah lencun. Masalah Sayyidina Muhammad. Sekali itu nak main rumah saya, main usrah rumah saya, main hujan, lencun laki bini dengan anak-anak kecil lencun. Lama-lama dia ceritalah, dia minta masuk Ramadan tu minta selalu, ya Allah Tuhan aku, bagilah kereta kat aku. Minta betul. Setiap sujud terakhir, mayang fardu, mayang sunat, ya Allah bagilah kereta kat aku, bagilah kereta kat aku. Doa lah hati. Yakin Allah nak bagi kereta. Akhir dekat-dekat Ramadan, dekat-dekat Nabi bulan puasa, pi ziarah kawan di Langgar tu, dekat-dekat nak balik, kawan tu kata, Ustaz nak bagi kat Ustaz ni suruh kunci kereta. Dia terkejut, nak buat apa? Bagi kat Ustaz, kunci ke? Tak, kereta sekali lah. Terkejut. Alhamdulillah, tak dan habis Ramadan Tuhan bagilah. Saya ingat lagi kereta dia punya plate dia BAM, BAM. Belakang tu saya tak ingat. Kereta buruk lah. Dia kata, silap tak minta kereta baru. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi yakin kita nak apa Ramadan ni, Allah bagi insya-Allah. Sebab seorang tu akan dimakbulkan doanya bermula daripada dia puasa sehingga terbenam matahari, doa dia makbul. Lebih-lebih lagi dia minta dalam sujud yang terakhir. Lebih-lebih lagi dia minta dalam saat habis baca Quran. Lepas baca Quran jangan lupa berdoa, sebab doa mustajab ketika tu. Lagi satu, doa yang mustajab ketika nak buka puasa. Jangan kita semata-mata duduk depan makanan, juadah nak makan, kita tak berdoa, rugi. Sebab di antara doa yang mustajab tempatnya ialah ketika mana nak terbenam matahari. Ulama-ulama India mereka tak pernah tinggal doa sebelum terbenam matahari, insya-Allah. Saya ingat tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit muhasabah dan tazkirah ini memberi sedikit semangat untuk kita menempuh Ramadan yang bakal kita tempuh pada hari Ahad yang akan datang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah kabul, Allah mudahkan kita untuk menjalani ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, dan puasa kita harap yang terlebih baik daripada yang sebelum-sebelum ini, insya-Allah. Terima kasih kepada muslimin dan muslimat yang bersama dengan kita, sama ada secara berdepan dalam masjid pada malam ini ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang mengikuti tazkirah ini di seluruh tanah air kita, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.